Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabil karim sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat-sahabat muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bersua lagi kita hari ini, hari Jumaat Sayyidul Ayyam. Banyaklah kita hari ini, marilah kita sama-sama banyakkan selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita masuk juzuk yang ke-16, masuk lagi surah Al-Kahfi, surah yang ke-18, ayat 75 hingga ayat 78. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Qala alam aqul lak. Berkata Khaidir, atau berkata Nabi Khaidir, bukankah sudah kukatakan, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sudah kukatakan kepadamu bahawa engkau atau kamu tak dapat bersabar bersama aku. Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni udra. Berkata Musa berkata, jika aku bertanya sesuatu selepas ini, janganlah engkau bawa berkawan lagi. Sesungguhnya telah cukuplah engkau memberi kemaafan kepadaku. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abau an يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. Maka mereka berdua pun terus berjalan sehingga sampai ke sebuah negeri di Antiokhia. Lalu keduanya meminta supaya penduduknya menjamu makan kepada mereka. Tetapi penduduk negeri itu tidak mahu menerima keduanya sebagai tamu. Kemudian didapatinya di situ pula ada tembok yang hampir roboh. Lalu Khaidir tampil membinanya semula. Berkata Musa kepada Khaidir, jika engkau mahu, sememangnya engkau berhak meminta upahnya. Ayat 78. Qala hadha firaqu baini wa bainik sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Sadaqallahul azim. Berkata Khaidir, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Nanti akan aku beritakan kepadamu ataupun keterangan kepadamu perbuatanku itu yang mana engkau tak sabar mengenalinya atau tak sabar untuk mengenainya. Alhamdulillah sahabat-sahabat, kita pun dah baca sebagian daripada kisah sambungan juzuk 16 ini tentang kisah bagaimana Nabi Allah Musa AS belajar, mengaji, menuntut ilmu dengan Nabi Allah Khaidir. Inilah sifat seorang Nabi yang sentiasa merendahkan diri, sifat-sifat yang ingin sentiasa menambah ilmu.
Inilah perintah Tuhan kepada Nabi Allah Khidir untuk mencari Nabi Khidir dan menuntut jadi murid kepada Nabi Allah Khidir. Jadi dalam ayat tadi, Nabi Khidir menempelak, guru menempelak anak murid dia Nabi Musa dan mengingatkan bahawa bukankah dia sudah kata kepadanya, dah bertukar berbanyak kali dah, tidak akan bersabar, kamu tak bersabar dengan aku bila melihat perbuatan ganjil yang telah aku buat ni. Jadi susunan ayat ini merupakan ulangan kata daripada ayat yang dah kita baca dulu, ayat 72 dulu. Hanyalah di sini ditambah dengan lafaz laka untuk menguatkan kata-kata tempelaknya kepada Nabi Musa AS. Musa tu bersabarlah, kata macam mana pun dia minta maaf je. Anak murid salah dia, janjilah tak nak tegur, tak nak halang, tapi dia tegur semacam. Sebab itu sifat seorang Nabi mencegah apa yang dia nampak mungkar, dicegah. Itulah sifat yang ada, yang perlu ada kepada kita sahabat-sahabat, mencegah kemungkaran, mengajak kepada kebaikan. Tuan-tuan atau sahabat-sahabat yang Allah rahmati sekalian, sebenarnya ayat ni, ayat 75 ni pula merupakan permulaan dari separuh bahagian yang kedua daripada kitab Al-Quran, di mana dia terbagi pada 30 juzuk. Berarti ayat ini adalah permulaan juzuk yang ke-16. Meskipun mengikut susunan lafaznya terpisah, tapi mengikut susunan maknanya masih lagi bersatu. Sebab ia masih lagi berkisah tentang kisah Nabi Musa dengan Nabi Allah Khidir AS dalam usaha mereka ni mencari ilmu, menambahkan pengalaman. Dan ayat seterusnya, qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni udra. Berkata Musa, jika aku bertanya sesuatu selepas ini, kalau aku tanya sesuatu, janganlah engkau bawa berkawan lagi. Aku takkan belajar lagi lah. Mana engkau boleh buang aku jadi anak murid engkau. Sungguhnya telah cukuplah engkau memberi kemaafan kepadaku. Sahabat-sahabat, jadi dalam ayat ni Nabi Musa berjanji, kalau dia tanyakan lagi sekali kepada Nabi Khidir tentang sesuatu lepas ini, tanya lagi lepas ni, lantaran ia merupakan perkara yang pelik, agar engkau menerangkannya. Apalagi kalau aku menegur atau membantah kepadamu, maka janganlah engkau bawa aku berkawan lagi. Sebenarnya engkau sudah cukup memberi kemaafan kepadaku, kerana aku telah menyalahi engkau berkali-kali, janji tak ditepati. Nampak macam mana? Itulah, bila aku lihat benda tak betul, kena tegur. Jadi kata-kata ini merupakan penyesalan yang dilahirkan oleh Nabi Musa AS, dan ia mengakui kesilapannya ataupun kesalahannya sebagai anak murid yang tadi dah berjanji takkan tegur apa-apa, tak kata apa-apa, tapi itulah dasar al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran, melarang kemungkaran. Dan ayat seterusnya Allah berfirman lagi, فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. Sadaqallahul azim. Maka mereka berdua pun terus berjalan. Habis itu berjalanlah sehingga sampai ke sebuah negeri disebut sebagai Antiokhia. Lalu keduanya meminta supaya penduduknya menjamu makan kepada mereka, tapi penduduk negeri itu tak mahu menerima keduanya sebagai tamu. Kemudian didapatinya di situ ada tembok yang hampir roboh. Lalu Nabi Khidir tampil membinanya semula. Berkata Musa kepada Khidir, jika engkau mahu, sememangnya engkau berhak minta upah. Dah kita makan tadi, orang tak nak bayar, orang tak nak bagi. Jadi kalau kita kerja sikit ni, kita ambil upah, apa salahnya? Itu Nabi Musa bagi pendapat. Sahabat-sahabat, kemudian Nabi Musa dan Nabi Khidir pun berjalan hingga sampai ke sebuah negeri yang bernama Antiokhia.
Di sana mereka telah pergi bertamu dari sebuah rumah ke sebuah rumah kepunyaan penduduk negeri itu. Dari rumah ke rumah lah bertandang. Seraya minta dijamu makan, tapi malangnya tak ada seorang pun dari penduduk negeri itu yang sudi terima keduanya. Jangankan diterima jadi tetamu yang patut mendapat keraian dan kehormatan, bahkan memberi makan mereka pun mereka tak bagi. Makan pun mereka tak bagi, mereka enggan bagi. Khabarnya ada seorang perempuan dari golongan kaum Barbarah yang mahu memberi makan, barulah keduanya dapat makan. Ada jugalah seorang yang bagi dia makan. Mengikut yang diriwayatkan oleh sebuah hadis, penduduk negeri itu adalah dikatakan sebagai orang-orang yang tidak berbudi lagi bakhil. Berarti bukan sahaja mereka tidak bersedia untuk menjamu makan, malah mereka tidak pula suka terima tetamu yang datang. Ini menunjukkan perangai mereka yang sangat tidak berbudi. Orang yang murah hati ada kalanya menolak untuk memberi makan, tetapi tidaklah menolak langsung akan orang yang datang. Ni kedekut sangat ni. Tapi tidaklah menolak langsung akan orang yang datang, orang luar yang mendatangi. Dan yang menjadi tamu hanya orang yang tidak berbudi jugalah. Orang yang tak ada akhlak jugalah, yang suka menolak orang yang dagang dan yang menjadi tetamu. Orang Arab jahiliah pun mereka Muhammad tetamu ni bawa Antokiyah ni. Mereka sangat tidak berakhlak dan tidak menghormati tetamu. Dan mengikut kata daripada Qatadah, mengatakan negeri yang celaka inilah negeri yang tidak dilawati tetamu dan penduduknya yang tidak mengenal akan hak pengembara. Wajada fiha jidaran yuridu an yanqadda faqamahu. Kemudian didapatinya di situ ada tembok yang hampir roboh, dinding yang hampir roboh. Lalu Khadir tampil membininya semula. Maknanya semasa keduanya Nabi Khadir dan Nabi Musa berada di negeri Antokiyah itu, didapati sebuah tembok batu yang panjang dan tinggi. Kelihatan tembok itu hampir roboh, tapi kerana baik hati Nabi Khadir, tembok itu telah diperbaikinya. Nabi Khadir baiki hanya dengan menyapukan tangannya kepada tembok itu, terus dia terbina. Itu mukjizat yang ada pada Nabi Khadir. Dengan keadaan yang sangat kokoh, dan inilah salah satu daripada mukjizat Nabi Allah Khadir alaihissalam. Qala law syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra. Berkata Musa kepada Khadir, jika engkau mahu, sememangnya engkau berhak meminta upahnya. Nabi Khadir didesak oleh Nabi Musa supaya terima upah di atas kepenatannya membaiki tembok itu dan membina semula. Minta upah lah. Dah pernah yang bina, minta upah. Upah yang diminta kepada penduduk negeri itu adalah patut dan menjadi haknya sebagai ganti belanja makan minum selama tinggal di negeri mereka. Itulah baik, itulah keadaan dia. Kemudian Nabi Khadir kata lagi, qala hadza firaqu baini wa bainik la unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Sadaqallahul azim. Berkata Khadir, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Nanti akan aku beritakan atau aku ceritakan kepadamu keterangan perbuatanku itu yang mana engkau tak sabar mengenainya. Maknanya dalam ayat ni Allah sebut tentang bagaimana berkali-kali Nabi Musa menegur Nabi Khadir. Maka tak bersalah Nabi Khadir mengatakan sikapnya untuk berpisah dengan Nabi Musa. Time berpisah. Dan perpisahan itu dilakukan sebagai menebati akan kata Nabi Musa itu sendiri. Jadi apa yang disebut-sebut, Pak Nabi Musa pernah kata, aku dah tak boleh lagi, tak apalah, kita boleh hentikanlah kita punya pengajian ini. Aku tak boleh nak sabar lagi dengan apa yang aku tengok. Jadi Nabi Musa dah berjanji tidak akan bertanya lagi, dan kalau bertanyakan juga janganlah diajak berkawan lagi, janganlah ajak jadi murid lagi. Putus dah hubungan murid dengan guru. Sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Nanti akan aku ceritakan kepadamu
takwilan ataupun keterangan perbuatanku itu yang mana engkau tak sabar mengenainya. Yang ini sebelum berpisah, Nabi Khidir akan memberikan takwilan ataupun penjelasan di atas teguran yang dibuat oleh Nabi Musa tadi. Mesti ada sebab dia, perbuatan dia daripada mula dulu. Tebuk kapal, bunuh budak, semua tu akan diterangkan kenapa Nabi Khidir buat membunuh dan sebagainya itu. Yakni keterangan atau akibat daripada perbuatannya dululah, membocorkan kapal, membunuh kanak-kanak lelaki dan juga membina tembok yang hampir roboh tanpa upah. Tu yang menyebabkan Nabi Musa tak sabar melihat semua ini yang berlaku depan mata dia. Jadi kata-kata yang diucapkannya ini adalah merupakan celaan kepada Nabi Musa. Celaan bukan menghina, sebagai teguran kepada Nabi Musa yang tak sabar dan dia tak pegang pada janji tadi. Itulah sahabat-sahabat yang dapat kita sebut, dapat kita huraikan daripada ayat-ayat yang kita bacakan tadi, bagaimana sifat seorang Nabi, walaupun dia mengaji dengan Nabi, tapi apa-apa yang dibuat oleh Nabi Khidir itu tak sama dengan apa yang difahami oleh Nabi Musa AS. Itulah, Nabi Musa belajar ilmu tentang yang zahir, tapi Nabi Khidir mengajar tentang ilmu yang ladun. Jadi itulah perbezaan antara dua ilmu ini. Walau bagaimanapun, Nabi Allah ini betul belaka. Nabi Khidir pun betul, Nabi Musa pun betul. Masing-masing telah melaksanakan tugas masing-masing. Yang penting kita yang baca Quran ni ambil intibar daripada ayat ini, daripada kisah ini, supaya sentiasa kita ada sifat jangan membelakangi syariat. Tu. Apa-apa yang kita lihat, apa-apa yang kita nampak yang tak betul dengan apa yang diperintahkan Allah, kita ada sifat teguran, menegur. Dan mana-mana yang baik, kita ikut. Jadi dalam kisah ini, oleh kerana masing-masing mempunyai ilmu yang berbeza, maka marilah kita hari ini melihat titik persamaan ada hikmahnya, dan titik perpisahan juga ada. Titik perbezaan juga ada hikmahnya. Masing-masing Nabi Allah, Rasul Allah, yakni seorang Rasul dan Nabi. Khidir hanya Nabi sahaja. Yang penting kita sebagai ahli Al-Quran baca kisah ini untuk jadikan iktibar. Kita kena berbakti, membina, menolong, membantu orang yang susah, dan juga ada apa-apa yang kita cakap, kita buat tu yang tidak difahami oleh pengikut kita, oleh pelajar kita, kita kena terangkan. Inilah kaedah dia. Jadi mudah-mudahan daripada ayat kita baca tadi ni mengajar kita hidup penuh dengan disiplin, hidup penuh dengan ketaatan kepada Allah, ikut sunnah Rasulullah SAW. Yakinlah kita akan berjaya, akan hidup tenang di dunia, dan Allah akan upah kita ganjaran pahala dan syurga di akhirat nanti, insya-Allah. Yang penting teruskanlah istiqamah dengan Islam, beramal dengan sunnah Nabi. Yakinlah itulah jalan terbaik yang perlu kita lakukan sebelum kita dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sahabat-sahabat yang masih setia bersama kita pada tengah hari ini. InsyaAllah ruang yang ada, esok kita sambung lagi dengan ayat yang seterusnya. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.